أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإن تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى رب يسر أمورنا يا الله رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani di dalam kitab dia Jauharul Mawhu' wa Munabbihatul Qulub, sehingga muka surat 59 baris yang ke-7 daripada bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akhraja qadratan minal masjidi biqadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allahu min a'zami dhunubihi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengeluarkan suatu yang dilewati daripada masjid, yang dilewati di situ dengan makna kata benda yang cemar-cemar daripada masjid dengan qadar barang yang berkeliling di dalam mata, makna kata sebesar makna kecil, tak kira lah maknanya besar sebiji putih bata. Nescaya mengeluar akan dia Allah Ta'ala daripada besar-besar dosanya. Ni kelebihan orang mari masjid. Kelebihan orang mari masjid ni, setiap pergerakan dia, perjalanan kaki dia, dengan minyak dia habis, minyak motor, minyak kereta, masuk dalam masjid, segala perbuatan takdi itu dikira, dinilai oleh Allah Ta'ala. Jangan nampak 27 saja je. Semaya jemaah berapa boleh 27 darajah. Ada bukan hak tu sahaja yang dapat. Tuan-tuan mari niat nak mari sini, niat tu saja dapat pahala tu. Niat. Pas niat mari nak mari sini, lepas tu mari sungguh berjalan. Mari tu dengan berapa? Dengan kereta, dengan motor. Deh. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Barang siapa yang menempuh satu jalan. Jadi setiap hari dia duk tepuh jalan-jalan gimana, pergi sejid semua. Hari-hari duk tepuh jalan tu. Sahalallahu tahu tariqan ila jannah. Allah Ta'ala permudah atas dia jalan nak masuk syurga, jadi mudah rasa. Awal-awal kitab ini, tajuk ini dia sebut kepada kita bahawa antaranya kenderaan yang boleh kita masuk syurga Allah Ta'ala, sebagaimana kita maklum di hari kiamat nanti adanya sirat, adanya orang panggil jambatan yang perlu kita litah, yang perlu kita lalui. Antara sebab kita boleh lalunya
iaitu dengan masjid yang pernah kita singgah. Oh, yang jadi kenderaan seksa. Nah, masjid-masjid yang pernah kita singgah, pernah kita semaya masa atas muka bumi ni, maka menjadi kenderaan pada hari kiamat nanti. Beruntung orang yang mari ke masjid. Nah, supaya apa? Supaya bila kita mari masjid, sebab itulah kita mari masjid ni tuan-tuan. Sebab apa? Bila mana orang lepas daripada dia semaya, kemudian dia pun semaya sunat, dia tak semaya tempat yang dia semaya tadi. Dia beralih, orang panggil. Nah, contohnya dia semaya sini, ada. Lepas ada sudah belaka semaya maghrib, nah, dia pun nak semaya sunat. Dia semaya sunat, dia pergi semaya mana? Dia semaya situ juga ke dia pergi beralih. Perbuatan beralih tu sebab apa? Sebabnya hari kiamat nanti tempat sujud kita itu, tempat kita semaya, tempat kita sujud menjadi saksi. Nak pada hari kiamat nanti. Sebab tu lepas daripada kita semaya, nak semaya sunat kita beralih sikit, duduk jauh sikit ke, beralihlah ke belakang sikit ke. Supaya apa? Supaya banyak saksi pada hari kiamat nanti. Nah, supaya menjadi saksi, inilah aku pernah duduk semaya masjid ni. Inilah saksi aku duduk semaya sini. Nah, maka nak suruh banyak saksi, kita pergi tempat lain sikit, jauh sikit daripada tempat kita duduk semaya. Semaya fardu, semaya Jumaat tadi. Kerana apa? Kerana semua perbuatan tadi itu kita mari masjid menjadi saksi belaka. Begitu juga bila kita masuk dalam masjid, kita tengok benda cuma-cuma, tak nak ikut tok siok sorang. Ni mata kau kata ada tarik cicak, biar tok siok lah. Ngarap kau tok siok, jangan. Nah, kita buat tu pun dapat pahala juga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man akhraja qadratan minal masjid, siapa-siapa yang mengeluarkan buat tahu benda-benda lagu mana? Benda-benda cuma. Tarik cicak kau tak kira lah. Maka perbuatan itu diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, sebanyak-banyak dosa. Dan pada satu riwayat yang lain mengatakan bahawasanya yang demikian itu, apa yang demikian itu, kita buat hak najis tadi tu, najis ain, najis hak nampak tadi, maka orang ni dapat anak bidadari syurga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, la taj'alu masajidakum katturuk. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu jadikan segala masjid kamu seperti jalan raya. Nabi kata, maksud dia di sininya, bila kita lalu satu-satu tempat nampak masjid, kita tak singgah. Kena singgah. Kena singgah sekurang-kurangnya semaya tahiyatul masjid. Tak apa dah. Kerana ni adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan lewati mana-mana masjid Nabi akan singgah dan Nabi akan semaya sekadar 2 rakaat. Jangan kita lepas maknanya kata bunyi bel kau, kita berhenti. Tak bunyi bel pun kita berhenti juga. Semaya duha kau, semaya tahiyatul masjid. Jangan kita menganggap masjid ni, jangan kita tak cara. La taj'alu, kata Nabi. Jangan mulalu saja kawasan masjid ni. Singgah semaya dulu 2 rakaat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi, dan dikatakan masjid itu rumah Allah, yakni tempat ibadat hamba-Nya Allah, akan dia Allah, seperti dikatakan bahawasanya Kaabah itu rumah Allah, yakni tempat kiblat hamba-Nya berbuat ibadat akan dia dan tempat turun rahmat-Nya. Jadi lah ni kita duduk semayanya sembah Allah Ta'ala, kita duduk semaya.
Dan masjid ni kita ngadap ke mana? Ngadap ke kiblat. Mana kiblat kita? Kaabah, iaitu Baitullah Al-Haram. Sejarah Baitullah Al-Haram ni lah panjang lebar jugalah. Dah sekiranya ditakdirkan, ni contoh sahaja, ditakdirkan Kaabah tu dialih tempat lain, kita akan menghadap kiblat ikut yang dialih ke ataupun tempat asal dia. Kita akan menghadap tempat asal dia. Sebab tu adalah tempat pembinaan Kaabah. Walaupun Kaabah tu dialih di mana-mana sekalipun, Kaabah ni pada ada 4 segi itulah. Lama duk ingat Kaabah ni Mekah ke apa. Ni Kaabah tu 4 segi itulah. Yang mana dibaluti oleh di kain yang berwarna hitam tu. Tu orang panggil Kaabah. Sekiranya bangunan tersebut dialihkan di tempat lain, maka kita nak ngadap mana? Ngadap tempat lain ke ngadap situ? Masih tetap dengan kita menghadap di situ, kerana itu adalah kiblat. Kiblat bagi semaya kita. Dan tempat kiblat tersebut, maksudnya masjid, tempat turun rahmat, kerana rumah Allah Ta'ala sendiri. Maka turun rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi, turun atas ini Baitullah tiap-tiap hari 120 rahmat. Dalam rumah Allah Ta'ala ni, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, rumah Allah Ta'ala ni, masjid ni 120 rahmat turun. 60 rahmat diberi bagi segala orang yang tawaf, dan 40 bagi segala orang yang syahid, dan 20 bagi segala orang yang menilik kepadanya masjid. Ni 120 rahmat. Yang dapat kepada siapa 120 rahmat ni? 60 rahmat bagi orang yang tawaf. Ni khususnya di Masjidil Haram. Tawaf sejid ni tak jadi. Lama duk tawaf sejid ni. Kalau ayah-ayah haji yang pernah pergi umrah, dia dapat tahu lah. Orang duk tawaf situ, dia pergi tawaf lain. Ada ke tak? Dia jumpa tak? Supaya juga di Madinah. Madinah tak ada tempat tawaf, dia pergi tawaf juga. Dia tawaf sekeliling Madinah ni. Ni set-set mana? Set-set Syiah. Dia pergi tawaf. Tawaf dah. Kalau tuan-tuan rajin serepok lah, ada. Dia jalan ramai-ramai pun dia tawaf. Madinah pun tawaf juga. Jadi 60 tadi tu bagi orang yang tawaf, 40 tadi iaitu 40 rahmat bagi segala orang yang syahid. Syahid di sini bukan mati syahid. Syahid di sini dengan makna kata orang yang menyaksi. Menyaksi bagi saksi bagi orang yang melihat. Apa makna? Iaitu orang yang semaya. Dapat 40 rahmat bagi orang yang semaya, dan 20 lagi orang yang menilik padanya, orang hok singgah dan sebagainya. Jadi tak sia-sia kita mari rumah Allah Ta'ala, mari masjid. Dan Allah Ta'ala kata, ulama sebut bahawa dalam banyak-banyak rahmat, kalau boleh satu rahmat tak podah. Sebab apa? Kerana dengan satu rahmat tu pun kita dapat masuk syurga Allah Ta'ala. So kau banyak-banyak rahmat. Tengok subhanallah, rahmat Allah Ta'ala ni cukup besar. Riwayah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, ia al-hujunu wal baki'u, diambil dengan tepi keduanya dan dihamburkan keduanya ke dalam syurga. Dan hujun itu gapo dia? Bukit di Ma'la, tempat perkuburan di Makkatul Musyarrafah.
Dan Baqi' itu tempat kubur di Madinah. Dia Hujun iaitu di tempat mana ia berada di Bukit Ma'la. Tempat kubur di Makkatul Mukarramah dia panggil Hujun. Di tempat perkuburan di Madinah dia panggil Baqi'. Dan riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tempat atas jalan kuburan Ma'la, padahal tiada ada kubur lagi pada ketika itu. Masa tu kubur tak ada lagi tapi Nabi duk berdiri dah. Atas orang panggil di Ma'la tadi. Sabdanya Nabi, membangkit Allah Ta'ala daripada ini tempat dan daripada ini tanah haram 70,000 dan segala muka mereka itu seperti bulan penuh purnama, masuk mereka itu akan syurga dengan tiada hisab. Ini bagi Nabi sebut bagi orang yang mati di perkuburan Ma'la. Siapa ada orang yang mati di situ. Mensyafaat oleh tiap-tiap seorang daripada mereka itu pada 70,000. Besar kelebihan orang yang mati di perkuburan Ma'la. Jadi dia ada kubur situ. Ada dua kubur besar di Mekah dan Madinah. Di Mekah orang panggil Hujun ataupun perkuburan Ma'la pun orang panggil. Dan di Madinah orang panggil perkuburan Baqi'. Difahamkan bahawa di perkuburan tersebut jenazah pertama yang disemadikan di perkuburan Baqi', siapa dia? Iaitu sahabat daripada golongan Ansar. Siapa dia? As'ad Zararah. Dialah orang yang pertama yang dikuburkan di perkuburan Baqi'. Manakala tu golongan daripada Ansar dan golongan daripada Muhajirin, siapa dia yang pertama dikuburkan di perkuburan tersebut? Iaitu Uthman Mahzun. Jadi sahabat-sahabat yang lain antaranya Khalifah Amirul Mukminin Uthman ibnu Affan, isteri-isteri dan putera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun orang panggil disemadikan di perkuburan Baqi'. Dan Imam Malik sendiri disemadikan di situ juga. Disemadikan di sini. Jadi antara kelebihan orang yang meninggal di perkuburan Baqi' di Madinah ni, antaranya dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada orang kita pun dikuburkan di situ ada. Jadi orang yang pernah pergi sana tu dia tahulah. Bahkan boleh dikatakan setiap hari mati di Madinah. Maka dihantarkan di perkuburan Baqi'. Jadi untung ada orang Melayu kita pun. Ada yang meninggal di sana. Antara sebabnya apa? Sebabnya dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi di dalam Sahih Imam Tirmizi katanya Nabi, man istata'an an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Nabi kata siapa-siapa yang mampu di sini kalau makna kata kalau dia mati di Madinah, moleknya lagu mana? Falyamut biha, mati di sini. Mati di Madinah. Fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Sesungguhnya kalau mati di Madinah dan dikuburkan di Baqi', aku sendiri akan bagi syafaat kepada mereka. Dapat syafaat Nabi mati di Madinah. Syafaat ni besar kok. Dalam banyak-banyak syafaat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, syafaat Nabi yang paling besar sekali. Akhirat nanti ada syafaat sahabat, ada syafaat sayang-sayang kita, orang soleh. Kita duduk guru dengan dia, tok guru kita orang soleh lah. Kita duduk berdamping dengan dia, boleh bagi syafaat kita.
Nah, lepas tu gapo dia lagi? Al-Quran pun dapat syafaat juga. Nah, katanya Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Ali Imran hak kita duk baca, Yasin kita duk baca, Al-Kahfi kita duk baca, Al-Baqarah kita duk baca, tehah kau gapo akan mari pada hari kiamat esok. Hak baca lah, tak baca tak mari. Nah, tak baca akan mari warga dia syafi'an li ashabih. Katanya Nabi, bagi syafaat bagi orang yang baca, tak baca tak boleh. Nah, dia. Jadi menjadi orang panggil bahasa kita lo ni gak nak mudah faham gak. Al-Quran tadi tu jadi tok hakim. Oh, jadi tok hakim. Makna jialah ni hamba. Nah, ni hamba Allah Taala duk baca semua ni. Ni surah ni gini. Jadi tok hakim. Dan dia pula yang bagi syafaat, yang bagi pertolongan. Pun tok hakim lah. Aku jatuhkan hukuman atas kamu. Aku membebaskan kamu. Macam tu. Nah, ni atas dunia. Tapi ayat Quran ni, Quran hak kita baca atas dunia ni jadi ta'akin pada hari kiamat esok. Ta'akin lagu mana? Ni aku bagi syafaat. Pas saya penuh baca ni. Al-Quran 30 juz dan sebagainya. Jadi alhamdulillah hamba pun tengok kadang-kadang mari semaya sejid sini pun. Tanya asal zuhur. Ada halaqah Quran, hamba tengok ada 4-5 orang. Ada baca Quran. Comel. Lepas pada asar cukup duk semetar tu kan habis 30 juz. Semetar ya, pakak-pakak baca, tak nanti ke bulan puasa baru nak buat halaqah. Time bulan puasa baru ada halaqah. Dia tak nanti. Mana tiap-tiap petang dah lepas pada kita semaya asar. Buka halaqah, buat bulat teh baca. Ni macam ni. Kerana apa kita nak dapat syafaat hari kiamat esok? Tu antara syafaat dan syafa'atun kubra orang panggil. Syafaat yang paling besar sekali iaitu syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya orang yang dapat syafaat Nabi ni orang yang mati di perkuburan Baqi'. Untung orang dia yang mati di sana. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, ia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sabar atas panah Mekah. Mekah panah kau? Ya, panah sungguh. Kadang-kadang 50 darjah panah Mekah. Time musim panah. Ya ada musim juga. Sebab tu kalau orang buat pakej umrah, ya ke tulis kan? Pakej umrah musim panah. Ya ada musim dia di Mekah pun, tanah Arab lain pun. Musim panah, musim sejuk. Cuma salji tak ada lah. Musim salji tu. Cuma dia ada musim panah. Kalau panah ketok. Dia boleh capai 50 darjah Mekah. Kalau sabar panah Mekah pada satu saat daripada siang hari, satu saat di sini mana kata sejam. Ni gambar lah. Telah jauh daripadanya oleh neraka Jahannam perjalanan 100 tahun. Besar. Ni besar. Dan daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini rumah Allah. Ini rumah yakni Baitullah, tiang agama Islam. Barang siapa keluar daripada rumahnya kerana menuntut ia akan rumah daripada orang haji atau umrah, adalah ia atas Allah Ta'ala dhaman. Gapo dia dhaman? Yakni jaminan bahawa dimasukkan dia ke dalam syurga jika mati ia dan jika dikembalikan dia. Ni orang yang mati ni pergi umrah, pergi haji, mati di sana. Ni doman daripada Allah Ta'ala ni. Iaitu dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala kalau ia dikuburkan di sana.
Dan jika dikembalikan dia, kalau mati dia buat kelik di tanah air lah. Nah, mati sana tapi buat kelik dengan kau terkebal, buat kelik mula dia pada luar. Mati sana. Malah kan tak? Maka kembali ia dengan pahala dan ghanimah. Ada juga lagi ayo. Nah, dapat pahala dan ghanimah. Nah, ni jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Saidina Umar pun pernah doa nak mati di mana? Di perkuburan Baqi'. Nah, kita boleh tak doa? Boleh, tak ada masalah. Jangan kita pergi bunuh diri sana pula. Doa-doa juga. Ada sekali siapa di sana, moga pahala besar pergi bunuh diri. Jadi kau lainlah pula nya. Nah, nak ayat sini bahawa sahabat Nabi Saidina Umar pun boleh. Orang panggil penuh doa nak suruh biar mati di situ. Perkuburan Baqi'. Nah, dia berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar doa. Nah, dia berdoa supaya dapat menyaksikan bahawa jalan engkau ini ya Allah, waj'al mauti, dan jadikanlah kematian aku ini fi baladi rasulika, dalam negara rasul engkau ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Lala sekali dia mati perkuburan di mana? Bukan setakat di Baqi', bahkan bersebelahan dengan iaitu maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Saidina Umar dan Saidina Abu Bakar. Nah, kalau orang pergi ziarah di Madinah, ni maqam Nabi, sebelah tu Umar, kemudian kemudian Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan hikmah dia besar juga. Nah, orang Syiah yang pergi Madinah ke pening dia nak doa nak doa tak boleh pasal apa? Pasal dia ke mencaci sahabat Abu Bakar ke apa. Nak pergi jalan situ pun jalan derah-derah pun dia je. Monggo dia mencaci sahabat Umar, Abu Bakar. Jadi tak boleh nak itulah mana. Ada juga hikmah dia je. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia dimakamkan di situ, dan Saidina Umar pun minta supaya dimakamkan bersebelahan dengan makam Nabi. Kerana apa? Satu perkara saja, satu sebab saja, sebab nak dapat keberkatan. Nak dapat keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abu Bakar. Bila mana Nabi SAW meninggal, Nabi pernah menggunakan satu orang panggil cawan, buat minum air dan sebagainya. Asma ambil. Ketika mana anak dia demam dan sebagainya, dia guna cawan tersebut. Sebagai apa? Nak dapat keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kerinduan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ayat sini bahawa Saidina Umar pun doa khusus nak suruh mati di sana. Jadi ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kita mati di sana, alhamdulillah, cukup sah fadilah. Dan tersebut pada hadis bahawasanya menilik Allah Ta'ala tiap-tiap hari kepada ahli bumi. Tilik ni lagu mana? Allah Ta'ala pandai, Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala tengok ni, dia tengok di muka kita kah? Tengok di rupa parah kita kah? Tak. Tilik di sini makna kata tilik di di hati kita. Tu tempat tilik Allah Ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Padahal apa Allah Ta'ala nak tengok muka kita nya? Pasal tu dia cipta dah. Memang dia cipta dah muka. Uduh kau? Tak comel kau? Sebab tu kalau kita hina orang uduh, bererti kita hina kejadian Allah Ta'ala. Automatik. Sebab tu kita jangan hina. Uduh mukamu, kita lega duk itu.
Nah, duk royak ko kawan kita, duk royak ko sayang kita. Mu duk hidup kepek bawah jambu. Hina ciptaan dengan automatik dia hina ciptaan Allah Taala. Sedangkan orang sekarang ini lebih menjaga luaran berbanding dalam. Banyak habis pitih duk jaga luaran banding habis pitih duk jaga dalam. Beli makeup 4,500 makeup. Tuhan nak tengok hak makeup tu ke? Hak comel tu ke? Dak, dalam tu. Tuhan tak tilik hak muduk makeup tu. Tuhan tak tilik muduk semak ke apa tu. Sebab tu memang ciptaan tu ada. Pada apa Allah Taala nak tiliknya? Jadi tempat tilik Allah Taala qulubikum kata Allah. Iaitu hati kamu. Jadi hati inilah raja bagi segala perbuatan kita. Sebab hati inilah tangan ni nak curi ke, nak baca Quran ke. Sebab hati inilah mata ni nak tengok orang tina ke, tengok Al-Quran. Sebab apa? Punca daripada mana? Punca daripada hati belakang. Ala fil jasadi jasadu kulluh. Nabi SAW sebut dah. Kalau seketul darah tu kalau baiklah dia, balik semuanya. Kalau seketul darah tu tak baik belakang. Mana bocor jadi baik tak baik? Ni hati. Jadi Allah Taala ni tilik mana? Tilik hati. Allah Taala tilik pada hati ahli bumi. Dan awal-awal tilikan kepada ahli haram. Allah Taala tilik sungguhnya orang yang berada di orang panggil duk di tanah haram. Dan awal-awal orang yang ditilik kepadanya daripada ahli tanah haram itu ahli masjidil haram. Allah Taala pilih tilik sungguh. Moga orang beruntung duduk masjidil haram ni. Maka barang siapa memandang akan dia, pandai ke apa? Yakni akan Baitullah, pak segi itulah. Baitullah tu pak segi tu. Kaabah tu lah. Baitullah al-Haram orang panggil. Pada ketika tawafnya, bila kita duk tawaf ke 7 keliling kita pandai ke duk ke Kaabah, duk pandai ke orang Tino Turki. Tak boleh kira pun kita dalam ibadat pun duk keliling lagi tak boleh. Hamba royak ni pasal hamba royak pengalaman. Moga orang Turki comel-comel. Tak make up tak gapo comel-comel. Moga yang mari so geruk set Turki saja. Kadang-kadang tewas juga. Jadi paling ke dia pulaknya. Orang Turki. Jadi orang ni hak tengok ni bila-bila mana dia tawaf, dia tengok kepada Kaabah, diampuni Allah baginya. Dan barang siapa memandang akan dia pada ketika sembahyangnya, tanya semaya tengok juga di Kaabah, diampunkan baginya. Dan barang siapa memandang akan dia pada ketika berhadap kepadanya, diampunkan baginya, diampunkan dosa. Allah Ta'ala ampunkan dosa ketika mana kita tawaf, kita pun pandai Kaabah, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Dan kita duduk dalam Masjidil Haram, kita semaya, kita pun pandai pada tawaf juga. Khilaf di kalangan ulama bab memandai Kaabah ni. Yang pertama, sunat kita tengok Kaabah walaupun dalam semaya. Bukan Kaabah sejadah kita tu tak jadi apa hak tu. Namun dia faham hak tu kan. Nak ada paling ke Kaabah tu. Kaabah denu Masjidil Haram. Dia nama 4-5 nela beli lepas ni sejadah. Bapa muka ustaz kata tengok Kaabah. Dia tengok denu. Ketika semaya, dia pun pandai Kaabah, sunat. Dan sunat juga tengok pada sujud walaupun Kaabah itu depan mata. Jadi boleh. Bila khilaf ni kan rahmat, mana kita nak pandai Kaabah pun boleh walaupun ada semaya. Ataupun pak sujud tu sepuluh skala lah. Tetapi dalam kitab ni dia mengatakan bahawa walaupun kita dalam semaya, kita pandai pada Kaabah, diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Pandai Kaabah semaya dengan ta'imam kau. Ta'imam sudah Allahu Akbar, kita pandai Kaabah. Sekali kita duduk pandai pak sujud, tak ada masalah. Tu khusus di Masjidil Haram. Dan riwayat
daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, tetap kalau adalah kemudian daripada taufan Nabi Nuh alaihi salam yang ditinggalkan dengan dia akan kaumnya, diangkatkan Baitul Ma'mur yang dibinakan dia oleh Nabi Adam alaihi salam kepada langit yang keenam, menyuruh Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim bahawa datang ia kepada tempat Baitul Ma'mur. Mana Baitul Ma'mur? Tempat malaikat duk tawaf. Atas langit tu tempat malaikat duk tawaf. Dan membina ia akan Kaabah atas bekasnya tempat tadi. Maka pergi Nabi Ibrahim alaihi salam kepadanya mana akan tempat tadi. Maka tiada melihat ia akan tempatnya, tak ada kesan. Pasal kena gapo? Kena orang panggil taufan. Dah tergelar habis. Taufan Nabi Nuh tadi. Jadi tergelar, tak ada kesan habis. Dan tersembunyi ia atasnya, maka membangkit Allah Subhanahu wa taala akan awan atas qadar Baitullah Al-Haram pada panjangnya dan lebarnya, dan pada awan itu ada kepadanya dan lidahnya berkata-kata ia dan dua matanya. Maka berhenti ia atas tempat Baitullah. Kemudian berkata ia, Ibrahim, bina olehmu atas qadarku dan membetuli bagiku. Suruh Nabi Ibrahim bina balik. Mu kena taufan tadi. Bina balik Kaabah. Maka memperbuat ia akan asas, yakni kaki jidaran, yakni kaki dinding atas qadar awan itu. Maka pergilah awan. Kemudian membina ia, kemudian tawaf ia akan dia 7 kali. Maka memwahyu Allah Ta'ala kepadanya bahawa menyuruh ia kepada manusia dengan menghajikan dia. Maka sabdanya Ibrahim, Tuhanku, katalah sampai suaraku. Firman Allah Ta'ala, Ibrahim, atas engkau menyeru dan atas engkau menyampaikan. Maka naik Ibrahim atas bukit Jabal Kubais, kata ki di Safa, kata ki di atas batu makam Ibrahim, dan menyuruh ya ibadat. Jadi dia nak cerita pasal apa ni? Kalau duk ayat lagu tu rasa tak berapa nak nampak. Kekek Nabi Ibrahim, kekek Nabi Nuh ada pulak masuk jadi cekeluk gitu, jadi tak faham. Dia kena royak sosok dia. Dia jadi tak faham mari gitu kan. Jadi dia nak cerita di sini berkenaan dengan awal-awal kejadian, awal-awal pembinaan Kaabah. Dia jadi panjang lah sikit. Tu dia jadi royak belaka tu. Gapo dia awal-awal pembinaan bagi orang manusia ini? Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Bangunan yang pertama yang dibangunkan untuk manusia. Gapo dia? Iaitu lillazi bi Bakkah. Yang ada di kota Bakkah. Yang ada 3 nama. Bakkah orang sebut, Makkah orang sebut, Ummul Qura orang sebut. Ni tapak binaan tadi tu. Di tapak. Tu awal-awal pembinaan ataupun baitin bagi sekalian manusia. Yang pertama sekali dibangunkan, siapa yang membangunkan? Iaitu Adam alaihi salam. Baitullah tadi tu, 4 segi tu, awal-awal sekali siapa dia yang bangunkan? Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam diusir, makna diturunkan oleh Allah Ta'ala ke bumi. Jadi Nabi Adam ni dia berasa rindu. Masa dia duduk dalam syurga dulu, dia rindu, dia tengok malaikat-malaikat ni duk tawaf, duk keliling Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni bukan duk bawah, duk atas langit. Tempat malaikat duk tawaf, dipanggil Baitul Ma'mur. Satu hari ataupun setiap kali para malaikat tawaf, seramai mana? 70,000 malaikat. Setiap kali, tanpa keluar. Ramai malaikat ramai. Ramai malaikat duduk tawaf tu kat malaikat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 70,000 malaikat di Baitul Ma'mur. Nabi Adam menyaksikan. Jadi Allah Ta'ala tengok Nabi Adam ni duduk dalam keadaan rindu. Maka Allah Ta'ala kata, bangunkanlah Adam, bangunkanlah Kaabah. Kau bangunkanlah Kaabah Adam. Di bawah betul-betul Baitul Ma'mur. Allah Ta'ala perintah.
Makna strik Baitul Ma'mur ni ada lan ni lah. Tu. Ada lan ni. Allah Taala perintah kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pun bina. Sekadar ada lah, bukan seperti ada comelan ni. Sekadar ada. Orang panggil sekadar ada tapak. Ditakdirkan oleh Allah Taala maka mari banjir besar. Banjir besar mana? Banjir besar Nabi Nuh alaihi salam. Bila mari banjir tergelar habis, acuh habis. Kaabah yang dibina oleh Nabi Adam hari tu. Tak, bila acuh tu kan, gapo dia hak tinggal kesel. Ada tapak. Bing orang panggil, jidaron dia panggil, dinding-dinding tu ada lagi. Rumah orang itu habis tak ada. Dinding batu-batu dah ada lagi. Maka Nabi Nuh alaihi salam selesai situ, maka dinaikkan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bina balik. Pasal zaman Nabi Nuh tadi, tergelar habis tinggal tapak saja. Nabi Ibrahim pun bina kembali Kaabah yang dibina sejak daripada Nabi Adam alaihi salam. Wa in yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ni dalam ayat Quran sebut ni. Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mengangkat bekas tapak. Hasil daripada orang panggil kena daripada peristiwa banjir pada zaman Nabi Nuh. Maka Nabi Ibrahim akak balik. Maka Ibrahim kata, nak akak lagu mana? Tangga tak ada, buat tinggi. Tangga tak ada, ya Allah, macam mana aku nak membangunkan bangunan ini? Sebab tangga tak ada. Allah Ta'ala kata, kamu pijak di atas batu sekeliling kamu. Maka Nabi Ibrahim pun atur batu pijak. Naik ni. Naik atas apa? Pada hari ini dinamakan sebagai Maqam Ibrahim. Di kawasan Kaabah tu ada Maqam Ibrahim. Jadi makam di sini kalau kita faham kubur lah, bukan Ibrahim diwafatkan di situ dah. Makam Ibrahim ni tempat Nabi Ibrahim duk pijuk. Situ. Makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim duk berdiri untuk membina bangunan iaitu Kaabah tadi. Dengan siapa? Wa Ismail, dengan Nabi Ismail. Setelah dibina, maka kata Allah Ta'ala, wa'azzin. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Ibrahim, panggil lah. Muka bina siap lakon ni tak panggil orang. Supaya apa? Melaksanakan haji, panggil. Naiklah dia ke bukit yang paling tinggi, nama dia Jabal Abi Kubais. Orang kita panggil apa? Jabal Kubis. Kubis tu sayur. Jabal Kubis dia panggil. Mudah mudah nak panggil, tak tahu. Dia naik di tempat yang paling tinggi atas bukit, nama dia Jabal Kubais. Maka naiklah Nabi Ibrahim ke atas bukit. Panggil wa'azzin. Wa'azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Panggil mereka dengan haji, mereka pun datang dalam keadaan bagaimana? Datang keadaan jalan kaki, naik unta yang kurus, walaupun dari lembah yang dalam, pakak mari belakang. Ibrahim contoh, Abang Mak contoh, dia panggil belakang. Maka semua menyahut belaka. Pakak menyahut belaka, pakak jawab belaka. Siapa yang jawab? Ni. Menyeru ia, ya ibadallah, sesungguhnya Tuhan kamu sesungguhnya telah meminta akan rumah dan menyuruh ia akan kamu dengan menghajikan dia, maka datang olehmu hajikan dia, maka memperdengar dengan Allah Azza wa Jalla akan sekalian yang pada bumi, maka menjawab akan dia manusia dan jin dan batu dan kayu dan bukit dan pasir dan tiap-tiap yang basah dan yang kering. Pakak jawab dah aku.
Lepas pada Nabi Ibrahim royak wa azin, mari belaka. Dah, mari pakat mari belaka. Mungkin lepas pada dia bina kan. Nak suruh mari seruan dia. Sebab apa? Allah Taala perintah. Pakat mari wa haji belaka. Nah, maka pakat jawab. Jawab ke apa? Labbaik, labbaik. Aku sambut kedatangan. Aku sambut kedatanganmu. Kita pakat jawab belaka. Maksud tu. Maksud tu pakat jawab belaka. Kalau bahasa Inggeris ke apa? I'm coming. I'm coming. No, bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris. Jadi semua pakat jawab belaka. Daripada masyrik dan maghrib. Oh, jauh. Sebab apa boleh dengar belaka masyrik dan maghrib? Ada speaker ke tadi tu? Speaker rasa sekat tu tak ngada. Dah, Allah Taala yang memperdengarkan. Saat ni disebut. Allah Taala yang memperdengarkan. Begitu juga dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berkhutbah, berapa puluh ribu orang ada dengar. Orang yang duduk di hadapan dengan orang yang duduk di belakang sekali ketika Nabi Muhammad duduk khutbah, sama dengar orang duduk belakang dengan orang depan. Itu mukjizat Nabi. Lepas tu kita pun bayar dengan akak tak apa cerdik. Lagu mana? Tak sedap bayar. Itu mukjizat. Dah, perkara amrun khariqun lil adati, perkara yang mencarikan adat. Jadi dengar belaka. Subhanallah. Itu mukjizat Nabi. Begitu juga Nabi Ibrahim. Maka pakak jawab belaka. Jawab ke apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka yang menjawab segala haji ia sekali, dan yang menjawab dua kali haji dua kali, dan yang menjawab lebih daripadanya, maka haji ia atas qadar jawabnya. Pakak jawab belaka. Ni asas silah. Kita duk baca pergi haji ke umrah ke? Kita baca labbaik Allahumma labbaik. Aku sahut seruanmu ya Allah. Aku sambut kedatanganmu ya Allah. Hasil daripada mana ni? Hasil daripada Nabi Ibrahim duk panggil lama dah kita. Nabi Ibrahim duk panggil dah wa azin, wa azin. Kita pun sambut baca, jawab labbaik. Aku mari ni. Aku mari ni. Begitulah kita pergi haji kan. Ini panggilan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan batu Hajarul Aswad. Sampai situ wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati kama nawwarta ardha min nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.